Ibu-ibu yang ada kat sini, kakak-kakak, abang-abang yang ada kat sini, ini orang yang banyak pengalaman. Dan ramai anak-anak pun dah berjaya, dah cucu pun. Kami belum apa lagi, menantu pun tak ada lagi. Jadi cuma pengalaman ini kita ambil insya-Allah daripada Quran dan Sunnah, yang walaupun kita tak, lepas kita dengar ini, kita tak tahu nak buat apa. Kerana anak semua dah besar-besar, macam perempuan semua anak dah, nak buat apa, nak didik apa lagi? Nak didik cucu duduk dengan mak dia. Kita rasa macam itu. Tapi yakin dan percaya, ilmu ini bukan kadang-kadang bukan begitu. Kerana dia dapat barakahnya. Kadang-kadang kita sanggup dengar ini, mudah-mudahan dengan doa dan hajat kita ini sampai anak cucu kita akan terbela dan terpelihara daripada mara bahaya dan mara petaka yang besar kepada kita ialah akidah. Dan hari ini ancaman besarnya kepada umat Islam ialah akidah, keyakinan kita kepada agama. Ibu kita pun kan, malam saya tengok juga apa tu, bintang cilik, bintang kecil, idola kecil kan, idola kecil saya tengok, ya Allah, kecil-kecil lagi, tapi kita boleh create, kita bentuk dia untuk menjadi manusia film star dan sebagainya lah. Jadi maknanya semuanya ini perlu dididik, dan sokongan moral penuh. Mak bapak Masya Allah menangis kan. Kita bukan ada bintang kecil, bintang tua emas pun ada kan, yang dah tua, yang kubur dekat, kita datanglah dekat anytime kan, masih lagi, tak apalah kan, tak apa. Saya nak ceritakan sini, Malaysia yang uniknya, Malaysia ni semua ada kan, kecil, besar, tua, muda semua ada, mungkin atas kita. Dan Alhamdulillah kita pula masjid ini very open. Pentadbirannya dari Tan Sri yang jaga ni, saya nak ingatkan, cukup very open compare dengan masjid-masjid lain. So betul kita tak ada sebab kenapa kita tak boleh attend majlis ilmu, kenapa tak ada sebab kita tak boleh dapatkan ilmu. Besok Allah tanya kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi nikmat aku yang kamu nak dustakan, kamu nak cari excuse yang masa mana. Dalam surah Tahrim yang saya selalu baca ayat-ayat yang tuan-tuan perasan, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, lelaki atau perempuan yang diberi kuasa, jagalah diri kamu dan isteri dan anak-anak kamu. Ayat ini lebih khusus kepada orang lelaki yang bergelar suami dan ayah. Jaga diri kamu, isteri dan anak-anak kamu daripada apa? Api neraka Allah. Kenapa kita kena jaga daripada api neraka Allah? Kerana bahan bakarannya cukup dahsyat, daripada terdiri pada manusia, batu bata berhala yang disembah oleh orang-orang yang hidup ini. Dan tuan bayangkan bagaimana dahsyatnya api ini, yang dijaga alaiha malaikatun ghilaz, yang dijaga oleh malaikat yang ghilaz ni, yang bengis, backhand, apalagi brutal, ghilaz, syidat, keras, bertempik-tempikkan, iaitu guru itu tempikkan malaikat. Kita bayangkan bagaimana kalau dia kata ma rabbuka, masuk dalam kubur, orang balik duduk dalam kubur tu, kita tinggalkan dalam kubur tu, orang dah timbul saja, malaikat datang, ma rabbuka, itu bertepiaran, tempikkan dia itu, ditanya itu, didengari oleh semua makhluk Allah kecuali manusia. Dahsyat. Maknanya Allah kata pelihara isteri dan anak-anak kamu. Jadi itu satu. Yang kedua, Allah sama ayat itu, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Wahai orang-orang yang ingkar, yang degil, la ta'tazirul yaum, jangan beri banyak alasan pada hari ini. Kita bertemu dengan Allah besok, tuan-tuan. Saya letihkan sedikit dalam mukadimah ni kerana belum terkeluar lagi. Kalau tak ni pun saya serahkan atas hal nanti. Jadi saya nak sebagai appetite, mula-mula ni buka selera kita ni, nak gambarkan bahawa Allah kata jangan beri apa-apa reason lagi hari ini. No more reason. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, aku akan bayar, aku dah bagi dah apa yang dah kamu buat dulu. Jadi kita tak nak menyesal lepas ini. Kita rasa Allah. Maka sebab tu saya nak nyatakan kebanggaan kita, kehebatan kita sebagai orang yang berada di alam damai ini. Perempuan yang ada ni, ambil kesempatan ini. Pengajian saya selalu war-warkan, datang. Daripada kita duduk tanya saja, kita datang ini, barakahnya kita minta datang. Kita nak apa? Kita datang ni, kita nak minta apa, tuan-tuan? Minta kepada Allah beberapa idea. Antaranya yang dicadangkan oleh para ulama, bila kita masuk dalam majlis ilmu, kita minta, ya Allah, bukalah hatiku, buka, open my heart, buka hati aku. Okay, buka hati untuk apa? Untuk menerima hidayah.
Hidayah ni apa tuan-tuan? Hidayah ni petunjuk. Ihdina, hidayah. Petunjuk ni apa? Guideline yang kita tahu benda ni baik, benda ni buruk, dan Allah beri kekuatan untuk benda buruk saya tak nak buat, benda baik saya nak buat. Itu tak semua orang dapat. Ini guidance yang Allah pilih. Ihdinas siratal mustaqim yang kita minta hari-hari itu, itulah kita nak. Kita semayang tu kadang kita Allah. Kadang-kadang orang tu dia tahu tapi dia buat juga. Kerana Allah tak guide dia, Allah lepas. Kita nak biar kita Allah bimbing kita. Bukan setakat kita je, semua keturunan kita, 7 keturunan kita yang berada di alam damai contohnya. Itu yang saya selalu sebutkan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, supaya benda ni kita datang ni untuk apa? Minta Allah buka pintu hati kita. Okey, perempuan sekalian, itu pertama yang saya nak rasa kita datang ni, kita kebersamaan kita berada dalam majlis ilmu ni, kan? Kita nak dan Allah Taala tidak sedar tuan-tuan, berada kalau sejam 2 jam itu didoa oleh para malaikat Allah. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka. Bahawa kita berada di sini, malaikat sentiasa berdoa untuk kita minta ampun. Alhamdulillah, itu sedikit intro. Sekarang kita dah ada, saya nak terus proceed saja kepada kita punya isu kita lah, atau perbincangan kita. Sesi interaktif yang keempat lah. Saya baru datang 2 kali. Alhamdulillah. Okay, so hari ini apa yang kita nak terangkan, kita nak ceritakan apa konten dia, iaitu tanggungjawab pendidikan sosial dan seksualiti. Sekarang Alhamdulillah tuan-tuan yang duduk dalam damai ni dengan seksualiti ni rasa okey. Orang kampung masih benda seks ni. Perempuan okey, Alhamdulillah. Itu satu peningkatan besar. Allah berikan kefahaman tentang seksualiti sosial. Dan sekarang ni tanggungjawab kita nak mendidik anak-anak kita ini untuk bersosial. Ada yang Masya Allah, kita kadang kita pergi rumah orang kan, kita pergi rumah orang, mak dia Masya Allah, dia punya meriah, ramah tamah sampai tak boleh nak stop. Popek kan, Masya Allah, dia punya ramah cantik, seronok lah. Mari dengan anak-anak, dengan bapak, dengan anak semua sekali, senang, tanya sepatah-sepatah. Kenapa jadi macam tu? Ada terbalik, kadang bapaknya, ya Allah, isteri anak-anak senang, kadang anak-anak Masya Allah. Itu yang kita boleh nampak. Jadi saya bukan nak cerita baik tu, nak ceritakan bahawa apa dia pendidikan sosial ini. Kita ambil daripada ayat yang Allah ceritakan dalam surah Al-Hujurat, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, Allah kata. Allah tak kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman sahaja. Bila sebut beriman kita aja, kita baca ayat ni untuk kita. Tapi ya ayuhan nas, orang bukan Islam, orang apa, manusia semuanya dia kena ambil perhatian ini. Tapi Allah cerita dalam ni, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku ciptakan kamu. Inna khalaqnakum, guna fi'il madhi, aku telah menciptakan kamu. Min dzakarin, daripada orang lelaki, wa untha, dan juga orang perempuan. Untuk apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba, aku jadikan kamu syu'ub, berbangsa-bangsa, wa qabaila, berkabilah-kabilah. Untuk apa? Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenali. Kenal mengenali ini part of sosial. Nampak? Kita kena latih, kena didik kita, anak-anak kita untuk berkomunikasi, communicate each other. Macam mana nak communicate? Masuk dalam part ini, masuk dalam part akhlak. Dalam Islam dia ada akhlak. Semuanya untuk apa? Untuk nak sampai Allah redha. Cara berkomunikasi bagaimana? Allah redha. Cara nak berkomunikasi dengan orang, dengan mak ayah macam mana? Kalau dengan mak ayah, cara nak communicate dengan mak ayah, wala taqul lahuma uff. Jangan cakap dengan mak ayah kita maknanya kalau dalam bahasa kita sekarang, tarik muka masam, tarik muka, buat muka special kan, dengan tunduk muka, dengan jegik kat kita, usah kita balik. Itu cara komunikasi anak-anak zaman sekarang dengan mak ayah pucat lesi. Anak tenung balik, tenang balik, senyap, tunduk ayat mak dia. Sepatutnya dia ada, jangan cakap dengan mak ni mengeluh saja. Mak ni Allah, mak aku
Anak ini dicop sebagai anak yang derhaka. Bayang anak kita bagaimana dengan kita? Tegur sekali, tarik muka, suruh mandi, tarik muka, gosok gigi, tarik muka. Allah kata wala takullah ma'uf ni rasa perkataan cicak ataupun cicak itu cop derhaka. Cuba bayangkan. Tapi Allah tak berhenti zakat tu. Wala takullahu ma'uf. Tak berhenti zakat tu. Allah sama, Allah tahu. Kalau macam tu ramai orang buat. Tak buat mungkin melampau daripada tu. Wala takullahu ma'uf wala tanharhuma. Jangan tengking. Sekarang anak kita tengking. Cucu kita tengking, nenek dia tengking. Nenek ni tak pandai-pandai. Angkat suara. Kita relax. Wala tanharhuma. Tapi Allah bukan berhenti zakat tu juga. Tentu kaji tengok. Bukan berhenti. Jangan cakap jangan tengking dan wa kullahuma. Tapi Allah ajar macam mana cakap? Qaulan karima. Qaulan karima ni mana? Umum. Apa-apa saja yang mulia, yang baik, appreciate mak ayah kita, itu perkara yang sepatutnya kita buat. Itu part of sosial. Yang perempuan dah didik cukup cantik dah macam mana, cuma kita nak tengok sekarang ini. Begitulah sepatutnya Islam suruh. Yang dah buat alhamdulillah, syukur alhamdulillah perempuan dah dapat macam tu. Nah itu cerita dia. Jadi maknanya untuk dia biasa dia kena dididik. Akhlak ni kena dididik. Bukan sebab tu Nabi kata murru auladakum bis-salah wa hum sab'u sinin. Suruh anak kamu solat ketika umur 7 tahun. 7 tahun dia satu, suruh sembahyang, sembahyang. Suruh je, jangan pukul. Wadribuhum wa hum 10 sinin. Pukul ketika umur 10 tahun. Dia observe kita solat 3 tahun. Pegawai kerajaan nak masuk nak sah jawatan kena 3 tahun baru disahkan jawatan. Kita punya imam baru nak pergi 3 tahun observe. Allah buat dulu lagi dalam Quran ada. Orang kerajaan dah ambil jadi satu sistem. 3 tahun observe dia baru boleh letak dia boleh jadi atau tidak boleh. Suruh 3 tahun tu okey. Nampak dia memang dia okey dah. Okey, 10 tahun dia tak buat baru kita pukul. 10 tahun juga kena ajarkan dia fil madaji. Kena tinggal tempat tidur. Wahjuruhum fil madaji, kena tinggal tempat tidur, kena asingkan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, muslimin sekalian, maknanya nak gambarkan akhlak ini, sosial ini perlu dididik cara percakapan kita. Anak-anak kita. Nabi, saya sebut kepada tuan-tuan, yang pun jangan highlight. Nabi ini dia hormat kepada bukan sekat dengan orang lain, dengan anak menantu dia. Saya selalu sebut dalam sirah Nabi. Bila Fatimah masuk ke rumah dengan Saidina Ali, Nabi pergi dari tepi ke depan pintu, welcome. Rahim. Kita menantu kita balik, masuk pintu tak kunci pun masuk je. Sampai tu orang excited. Tapi mak kita dulu kampung, kalau mak saya nak balik tu rekam keluar. Tapi dia bangga dengan kain berkemban dia tu. Sambut, Masya Allah. Itu dia praktis lama. Mak kita yang educated sekarang ni, tak apalah, masuklah mak dengan ni. Nabi, dia tunjuk contoh. Dia pergi, welcome. Ya, sekali menantu bertamu juga yang kita duduk dengan kita. Dekat pun, dekat dalam ramai, jangan jasa. Tetamu juga, yes. Hari datang tak pun. Dia hantar anak kita kan tetamu juga. Itu maksudnya. So, saudara-saudara sekalian, tuan-tuan sekalian, maknanya moral of the story saya nak ceritakan ini. Dia ada. Sebab ni tak kaya kita mampu. Saya nak ceritakan ni, anak highlight kan. Kita akan tengok benda tu nanti. Anak-anak akan observe. Dia akan tengok, macam ni. Observation dia daripada dulu mak dia macam tu. Siapa yang nak ajar ni? Kalau bukan kita. Jangan cakap dengan orang. Sebab tu satu lagi kita tengok istilah ni. Kadang orang pergi rumah kita ketuk pintu, Assalamualaikum, tekan loceng. Anak kita kata apa? Ayah, mak, orang datang. Istilah tu kita prepare sikit. Mak ayah ada tetamu. Sedap dah dengar. Memanglah orang datang kalau tikus bukan nak datang. Kan kita panggil orang tu datang. Tak cantik lah. Itu bahasa-bahasa tetamu datang. Tu dia tetamu datang tu. Sama dia kita nak pelawak masuk, tak pelawak masuk sembang kalau dia tetamu kita.
Ni makcik dah kan semua. Dia sebut tak kenal tak apa. Yang tak kenal, mak ada tetamu. Subhanallah, dengar. Ses. Tetamu juga tapi yang berupa kayak ni. Bahasa-bahasa ni puan-puan, bahasa-bahasa ni orang Indonesia dia memang cantik. Bahasa sebab tu orang Melayu suka tengok filem Indonesia. Bahasa dia marah macam mana dia susun cukup cantik bahasa-bahasa dia. Itu dia diajar tu, diajar sebenarnya dalam Islam ni dah ada semua tu. Guna perkataan dengan anak, ya bunayya, ya abati, ya abati fa'al. Tu ayat Sayyidina Allah Nabi Ibrahim. Nabi Ismail kata kepada bapaknya Nabi Ibrahim, ya abati. Bukan abuya. Abati ni sama dengan ya bunayya, istilah dia. Dia balance dengan bahasa tu. Wahai bapa kesayangan, apa-apa dia letaklah tu. Abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya-Allah. Macam kita guna dengan anak kita, ya bunayya. Ni. Dia punya istilah tu. Saya nak kadang istilah ni Arab dah ada dan Islam dah ada. Tu kadang saya kalau dengar orang suami isteri panggil UNI ni, saja berasa geli geleman. Masa bercinta dulu UNI, kahwin UNI, dapat anak UNI, dapat datuk UNI lagi. Tak apalah, saya buat itu tak bahagia, tak apalah. Tak apalah, jangan berubah. Tak ada diubah orang kata boleh, bapak mu ke bapak yang saya akan bantu. Jangan kepala bapak dah. Saya akan bantu. Okey, so saya nak ni kan, nak pasal masa saya nak bagi lama dekat Tuhan ni. Alright. So dari segitu mana kita faham, kita kena ajar adab-adab dan sebagainya. Dia sosial ni masuk dalam bab adab untuk apa? Dan akhlak mulia sumber daripada mana? Daripada Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya ini untuk apa? Nak mencari redha Allah. Supaya kadang-kadang kenapa kita pergi rumah orang, saya nak pergi rumah orang tu sekali, first and the last. Saya tak nak pergi dah. Apa benda yang menjadi yang menghirit hati kita? Mungkin akhlak anak-anak, mungkin akhlak isteri dan suami orang itu. Kita pergi cara layan dalam memek mukanya Nabi. Itu mana kalau kita tengok sejarah-sejarah anak-anak Nabi dan sebagainya, kita tengok Fatimah yang paling nampak macam mana dia nak tertin orang, Aisyah isteri macam mana dia nak tertin kabilah-kabilah Arab. Tuan-tuan baca sejarah ni, kita masa tak sesuai untuk kita dipanjang. Jadi saya nak ceritakan ada sandarannya, sumber-sumbernya, resources yang kita ambil daripada Quran dan Sunnah. Dan Nabi tunjuk bagaimana Nabi berkomunikasi dengan orang, bersosial dengan orang, dan perlu diajar anak-anak. So bila anak-anak tak pandai nak berkomunikasi dengan orang, jangan salah orang lain, salah kita. Dan environment juga penting. Sebab tu puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang ada sini, dengar anak kita sebut perkataan bodoh dengan orang lain, tolong berhentikan perkataan itu. Siapa kata bodoh ni? Itu okey sikit. Yang babi. Saya kalau dengar saya tegur. Pasal kita ni kadang berat tegur. Pasal siapa lagi nak tegur? Budak dia tak tahu, dia tak salah apa, cuma kita biarkan. Kadang kalau kita biarkan itu, dia akan teruskan itu. Bodoh, babi, beruk, apa lagi? Mo'ye, mo'ye, terus. So maknanya benda-benda ini perlu, kerana dia akan dapat pahala tak dapat pahala. Kita nak itu je. Bapa bayangkan kita didik anak kita berapa tahun? Saya 45 tahun. 45 tahun mak ayah saya didik saya 45 tahun. Kami share hidup berdua 20 tahun. 40 tahun, 45 tahun, 20 tahun. Kalau kita tak dapat anugerah Allah, Allah tak bagi pahala, waste time kan? Buang masa begitu. Anak kita semua tua-tua macam tu, dah bercucu bercicit. Kita tak berpandukan kepada syariat, tak dapat pahala. Kita nak, macam kita tidur, orang cerdik, dia nak tidur, dia kata nak rehat lah, ya, letih, nak bangun semayang sebagainya. Sepanjang dia tidur, dia dapat pahala. Yang seorang lagi tidur, letih, tidur, tak dapat pahala. Tidur sama 4 jam, tapi 4 jam ini kerana dia niat, dia dapat pahala. Yang 4 jam ini tidak ada niat, apa-apa, nonsense. Perbezaan dengan ada ilmu. Itu yang nak buatkan. Itu objektif utama kita, generasi selepas ini akhlak. Orang akan tenang dia. Itu next. Itu. Ini definisi pendidikan seksual. Nanti Dr. akan ceritakan lagi. Saya nak yang dia ada segi Islam sahaja. Kadang orang tanya, ada ke, perlu ke pada pendidikan seksual ni? Islam ada ke? Nabi tak pernah ajar pun, tak pernah dengar apa hadis dari Nabi. Tentu nak jawab apa tuan-tuan?
Sedangkan di dalam Al-Quran itu, di dalam Islam, dalam ajaran Islam, tak pernah Nabi tertinggal walaupun satu fasa, satu perasa yang lain ataupun satu huruf dalam kehidupan dunia ini yang tidak ada dalam Al-Quran ini. Takkan benda lain ada, benda pergi buang air ada, benda bawa kereta semua ada, tiba-tiba seksual tak ada. Islam ni kat mana? Sedangkan seksual ni benda yang penting. Orang berebut nak kahwin, berapa puluh pasangan tuan-tuan, 11. Nampak tuan-tuan, cara logik. Sebab tu bila kita nak, kadang orang tuhmah kepada Islam ni, kita kena recover balik. Takkan benda seks tak ada dalam agama, benda lain ada, kentut pun ada dalam agama. Cuma kita tak jumpa masalah lain, tapi benda tu mesti ada. Islam ni mesti ada, mesti diceritakan. Itu nak ceritakan bahawa mula-mulanya Allah cerita dalam ni menjaga kehormatan ini. Furujihim, kemaluan kamu umum. Furujihim ini umum, lelaki dan perempuan. Ini dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum li furujihim hafizun. Maknanya sesungguhnya berjayalah orang-orang mukmin ini, kata Allah. Orang yang apa? Yang sembahyangnya khusyuk, yang tinggal benda-benda yang lara. Dia tak buat benda-benda pergi main dam, dah tua duk main dam lagi, beberapa kali naik haji, dia tak pergi Mekah lagi. Kerja taksi tu, berapa kali dah pergi haji, dia tak pergi haji macam tu sampai sayur. Kemudian orang yang berjaya, kata Allah, yang keluarkan zakat. Yang keempat, orang yang berjaya yang jaga kemaluan dia, jaga muruah dia. Ini dia ada. Bila Islam suruh jaga, mesti Nabi terperincikan. Antaranya Nabi tunjuk yang kita baca hari tadi, pisahkan tempat tidur. Perempuan kita kena jaga benda-benda tu supaya kita nampak, oh penting. Anak lelaki, anak perempuan, semua dah nanti kita tengok nanti. Maknanya itu yang sedikit dia punya ni. Ini kalau ayat-ayat yang boleh tengoklah, boleh catat ayat ni, balik baca sendiri. Kalau contohnya dalilnya, apa dalil keperluan pendidikan reproduksi dan seksualiti? Ini istilah sekarang ni. Dulu tak apalah, bagilah istilah macam mana, cuma nak jaga muruah, nak jaga kemaluan kita ini supaya tidak menjatuhkan maruah kita sebagai seorang mukmin. Pasal kita ini bukan binatang, bukan makhluk ini. Kita ialah manusia yang khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita sebaik-baik ciptaan. Tuan-tuan, sebaik-baik ciptaan kita. Okey. So maknanya kalau dari ayat ini, kalau tak pentingnya seksual ini, Allah tak akan sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 tentang persetubuhan di malam hari dan di bulan Ramadan. Sebab sebulan tu tak payahlah bersetubuh dengan isteri, bersama dengan isteri. Puasalah masing-masing, jagalah betul. Tapi tak, itu fitrah manusia. Manusia perlu antara satu sama lain. Allah hilatkan tengah-tengah puasa itu, jangan lupa dihalalkan kepada kamu untuk bersama dengan isteri kamu di waktu malam di bulan Ramadan. Siang yang tak boleh. Maksudnya Allah tak lepas itu, kerana Islam ni dia fitrah. Yang kita sesuai dengan fitrah kita, itulah Islam. Islam tak pernah tak sesuai. Cuba tuan-tuan cari satu hukum dalam Islam ni, syariat Islam yang tak sesuai dengan fitrah kita. Cuba sebutkan saja, saya nak tengok apa yang kita kata yang hukum Tuhan ni, sistem Islam ni tak berasa sesuai dengan kita. Contoh sebut je. Tak ada kan? Saya sekali tengok tak ada apa yang kita rasa tak sesuai. Makan dengan tangan kanan, semua orang suka makan tangan kanan. Kecuali orang yang handle ni lain, tak apa. Tapi maksudnya itu kerana dia dibiasakan. Itu contoh-contoh. Apa lagi kita sebut? Tutup aurat, semua orang suka. Tanya siapa pun, semua orang suka. Cuma ada tahu tak tahu. Apa lagi kita sebut? Sembahyang, semua orang suka sembahyang, tuan-tuan. Pasal bukan lama sembahyang, 2 minit, paling lama 2 minit. Yang laju, yang tak baca surah, mungkin seminit. Amin, rokok. Tak baca apa? Naik. Sujud. Tak baca apa? Tak ada apa, baca itu sunat. Tuan-tuan, Allahu Akbar rokok, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik. Mungkin tak sampai 1 minit. Sah tak sayang? Sah. Tuhan terima tak? Mungkin terima, mungkin tak terima. Bukan kerja kita, Tuhan terima tak terima. Mudah lah tuan-tuan. Very easy. Tapi yang manusia tak buat tu, tak buat masalah lain.
Tapi nak kita dari segi naluri kita terima tak? Terima. Puji, kita suka dan tidak mencaci orang. Semua orang suka. Tapi kenapa kita suka caci orang? Orang caci kita marah. Itu masalah lain. Tapi nak nyatakan orang tak suka orang kita marah ke orang, kita pun tak suka orang marah ke kita. Sebab tu dalam tak kupas habis lagi tentang khutbah bidah yang saya share dengan tuan-tuan pagi-pagi tu. Tempat dia ada lagi. Nabi kata kalau you kalau tak suka orang buat kat kamu macam tu, jangan buat kat orang macam itu. Tu Nabi ajar kaedah tu. Kan kita buat kereta kadang-kadang tiba-tiba orang potong kiu, marah kita kan. So kita jangan buat macam tu. Itu Islam ni cukup cantik maknanya, Masya Allah. Saya tak tahu ini ayat ni. Sebetulnya ayat perceraian sebelum persetubuhan itu kan, mana semualah mana nak ceritakan ni. Lepas tu perihal haid, anak kita haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Orang tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang haid. Anak kita tanya kita tentang haid, apa dia? Nanti dalam ayat tu semua adalah saya tak sebut. Lepas tu janin dalam surah Mukminun, min nutfatin wa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghah fa khalaqna al-mudghata 'izama fa kasawna al-'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia tutup dia punya proses kejadian itu. Akhirnya itu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, keberkatan Allah yang maha agung. Allah menjadikan sebaik-baik ciptaan. Manusia nak macam mana kadang tak boleh, tapi dengan izin Allah semuanya disandarkan kepada Allah. Itu proses. Kemudian dan akhirnya tu baru Allah bagi larangan berzina dalam surah Isra. Selepas daripada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Buat baik kepada ibu bapa. Jangan cakap dengan ibu bapa, jangan tengking mak bapa. Kemudian sampai bawah tu wala taqtulu auladakum khasyata imla. Jangan bunuh anak kamu kerana kamu takut kamu papa ke dana. Mana kita tak nak anak, kahwin tapi tak nak anak. Belajar kalau dapat anak ni kena spend banyak berjuta-juta nak belanja anak ramai lagi. Itu Nabi Allah kata jangan macam tu. Sampai akhirnya Allah sebut wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kerana dia sangat fahsyat, dia sangat buruk, keji, jatuh marwah, salah silap akan bercelaru dalam agama ini. Islam larang benda itu. Itu pendidikan seksualiti. Kita nak beritahu ke anak-anak kita, jangan buat benda itu. Don't do that. Don't do this. Don't. Itu kita nak beritahu jangan itu. Itulah larangan berzina. So nak beritahu itu, siapa yang nak beritahu itu? Puan-puan, ibu-ibu dan kasih sekalian, suami, ayah, saya sebut. Tapi ayah sikit yang ada. Nampak macam tapi bagi pihak lain dia orang ni walaupun seorang, dia mewakili 10 orang. Ni yang kawan-kawan saya ni walaupun sedikit tapi mewakili 10. Siapa yang nak beritahu jangan buat itu, jangan buat itu? Bukan mak. Saya selalu sebut kat puan-puan, bapa tu dia kena berfungsi. Tapi kita kadang suami kita sibuk, tak apalah, bila suami kita sibuk, kita take over, kita akan beritahu benda itu. Yang tugas, you jangan buat macam ni, you jangan buat macam ni. Bapa ni berautoriti. Nampak? Perempuan yang suami baik, mari masjid ni, Masya Allah. Jangan risaulah. Kalau dah kahwin lain pun bagi tahu lah, tak apa, reda lah. Nak kita kata, diorang ni berkualiti baik-baik ni yang ada kat sini. Kan? Dia nak cerita kat sini. Saya nak bayangkan bahawa siapa yang kena bagi tahu ni? Peranan siapa? Mak, bapa. Mak ni sokong dia. Mak ni dia cukup lah, enough lah. Mengandungnya lagi, saya selalu sebut, mengandung 9 bulan tu orang lelaki tak sanggup. Saya ni 3 bulan jadi ni pun Masya Allah, letih dengan kawan-kawan yang slim. Bunda susukan itu Masya Allah. Berapa bulan susukan? Beranak dulu, silap. Beranak tengok, itu pun lupa dah dia punya sikon itu pun dah terlupa dah. Beranak lepas mengandung, beranak dulu. Beranak tu tuan-tuan separuh mati. Syahid Nabi kata. Nabi berikan satu ganjaran, mati syahid dunia. Yang dia reda. Bersalin, lepas salin tu anak meninggal, tuan-tuan boleh bayangkan. Tu yang isteri kadang meroyan gila. Dah dia mengandung 9 bulan, lahir Allah ambil. Bapak dia boleh pusing kat luar, tawaf kudus, tawaf ibadah dan drama macam tu je.
Sebab tu saya kata, kalau dah difahami suruh larang zina ini, ibu tak akan berjaya dalam masyarakat. Perempuan yang Allah letak special, kita menangkan anak. Siapa yang dapat anak perempuan itu dan bersyukur banyak-banyak. Jangan jadi masyarakat jahiliah dulu tak suka anak perempuan. Kita bila dapat anak perempuan, alhamdulillah. Lahir ni siapa ni? Perempuan, alhamdulillah. Ini anak apa kak? Ni dapat anak apa kak? Tuan lagi. Allah, kesian kawan tu. Kasihan kawan tu. So saya sikit next. Dia tak banyak. Masuk ke kita ada banyak. Okey, so setakat itu saya nak intro sahaja bahawa pentingnya pendidikan seksualiti ini supaya anak-anak kita faham apa benda yang boleh buat, apa benda yang tak boleh buat. Kenapa dia perlu tidur asing, tak tidur dengan kakak dia walaupun sama keluar daripada janin yang sama, daripada ibu yang sama, tetapi bila you dah balik, anak lelaki dah balik, anak perempuan dah balik, you tak boleh tidur satu bilik. Mak ayah kena ada perasaan hati-hati, aware, kena bimbang sikit, kena alert sikit anak-anak lelaki perempuan ni. Kadang itu yang berlaku sumbang mahram. Bukan sekat anak-anak, bapa dia pun kena aware juga. Duk adik perhati anak dara kita, perhati ini ada something wrong kepada suami kita. Karena itu yang berlaku, kerana kita benar tu kita tak true kepada yang Allah suruh. Ini yang kita nak didik, nak beritahu kepada generasi kita ni, Islam dah cantik dah. Sekarang peranan mak ayah sekarang nak didik, nak pastikan you janganlah terjerumus ke lembah zina ini. Sesiapa yang nak terjerumus ke zina ni? Anak lelaki kita kena pesan. Lelaki ni yang awak jahat orang buat ni. Sesiapa kalau lelaki ni semua baik macam suami perempuan yang datang ni, Masya Allah selamat orang luar. Saya tahu dah, saya kawan dengan ada few suami-suami perempuan ni yang very close dengan saya dah lama. Allah baik je orang ni. Pergi jauh macam mana makan jauh pun ingat isteri makan apa. Tu suami saya bagi pihak on pihak suami-suami. Walaupun kadang saya keluar makan selalu dengan suami-suami perempuan ni. Tapi dia ingat dia kata masya-Allah. So kawan dengan yang side lain pula tak pernah ingat suami dia. Isteri dia nak kahwin lain. Jahat dia lah nak kahwin lain, tak bertanggungjawab. Ustaz ni banyak cerita buat kahwin ni bahaya. Bukan, cerita banyak ni tak akan jadi punya, tapi yang senyap tu yang dia. Macam Haji Karim tu risau, beri tu risau. Ni tu risau tu. Kali harap tu, dia kena hati-hati. Tapi tak ada masalah tuan-tuan, bergurau je. Sebenarnya saya punya cakap itu intro, penting kita kena tahu reproduksi dan seksualiti. Walaupun kita datang banyak kali, tapi kita kena faham sebab benda ni penting. Benda ni penting yang Allah ceritakan, tentu surga neraka zina lah tuan-tuan. Sebab kita tak bagi kekuatan kuat kepada anak lelaki kita. You jangan goda anak perempuan orang kalau you tak sah lagi. You kena perlu melalui dengan perkahwinan yang halal baru boleh. Beritahu ke anak lelaki kita siapa? Kita, suami dan isteri. Yang kita kepada anak lelaki, you jangan kacau anak perempuan orang. You ada adik perempuan you suka ke orang perempuan kacau adik-adik kau? No, kahwin, cari yang betul, yang halal, mari boleh. Itu bila bapa selalu pesan kepada anak, takkan bapa nak cari orang lain? Bapa nak pergi sembunyi, kahwin sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan, takkan suami kita yang baik ni nak pergi kahwin sembunyi-sembunyi? Saya kalau nak kahwin dulu, saya akan declare dulu. Pasal kawan kita ramai. Tu tengok jalan awal ni, orang ni nampak kat Haji Karim kata, bukan dekat Lima sebelah. Dah. Bila dia tahu, Allah habis daripada ujung rambut ujung tak percaya dah. Dia tahu lah. Ustaz Rahimi senyum. Macam nak cerita. Tapi saya nak ceritakan ni, insya-Allah lah. Kalau yang dekat Masjid Al-Damai ni, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan yang kasih sedia. Itu beruntung. Kita bersama doa supaya jangan benda-benda ni jadi. Bila kacau tentang bab seksualiti ni, bapa akan jadi problem. Bapa tak jujur, dia akan pergi cari orang lain. Tipu walaupun dia rasa suami dia jahat. Bila suami jahat, kita nak mengharapkan anak jadi baik. Tak. Isteri jaranglah jahat tuan-tuan. Isteri saya tahu jarang jahat kalau suami ni baik. Sebab tu saya benda-benda ni banyak kena suami kena datang. Tapi nak jangan suami sibuk. Suami pergi pasar, perempuan tak nak pergi pasar, dia pergi pasar hari ni. Sebab mari sini, dia tak boleh sakut pergi pasar, berbusuk kata daripada duduk kat sini. Pasal dia datang sini, dia kena tocek dengan saya.
Tak payah datang tahu Ustaz Zul dia, kami kenal. Tak payah. Jadi saya nak ceritakan bahawa penting benda ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan memberi rahmat, membuka ruang untuk kita sama-sama. So kita perlu nanti ada discussion. Saya lebih suka kepada itu. Two ways ya. Kita nak tak nak satu hala aja. Okey, itu saja. Saya berhenti kat sini, saya serah kepada Tuhan. Dan saya tak duduk di belakang, saya tak risau di depan. So macam semanis rumah Allah kan. Sedap tolong pantunkan Allah. Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.